kita nak share dengan rakan-rakan kita yang tak dapat bersama kita pada pagi ni Okey. Jadi kita terus pada tajuk kita. Jadi semua harap bersedia dan keluarkan buku teks untuk rujukan kamu muka surat 141. Betul Akil? Betul. Okey, bagus. Jadi sekarang kita dah baca doa, lepas tu kita dah pastikan semua peralatan kita lengkap sebelum kita mulakan kelas seperti buku tulis, lepas tu alat tulis dan juga buku teks. Okey, yang ketiga, sila dengar dengan teliti dan catatkan perkara penting dalam kita melaksanakan kelas Google Meet kita pada hari ini. Dan juga jika tertinggal, sila rujuk rakaman ataupun kamu boleh lihat dekat dalam Google Classroom. Okey, faham semua? Okey, bagus. Jadi kita terus kepada slide seterusnya iaitu today's science lesson. Jadi hari ini kita nak belajar apa? Kita belajar yang pertama sekali ialah sumber asas bahan. Sumber asas bahan. Okey, jadi bahan-bahan yang kita akan belajar ialah apakah sumber-sumber asas bagi bahan-bahan yang kita buat. Okey, lepas tu yang kedua kita belajar tentang sifat bahan. Jadi bahan-bahan ni ada sifat dia sendiri. Sifat tu maksudnya maksudnya dia punya nilai, maksudnya apa yang ada pada kebolehan dia. Kebolehan tentang bahan tersebut. Okey, dan yang ketiga ialah fungsi. Fungsi bahan berkenaan. Okey, tak apa, kalau tak faham tak apa, tapi yang inilah 3 perkara yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu yang pertama sumber asas bahan, yang kedua sifat bahan, dan yang ketiga fungsi kegunaan bahan. Jadi boleh tak siapa tolong? Okey, Afza boleh tolong bacakan apa yang kita belajar hari ini? Hello Afza, ada tak? Okey, apa nombor 1? Sumber asas bahan. Okey, yang kedua? Sifat bahan. Okey, yang ketiga? Fungsi dan kegunaan bahan. Okey, bagus. Jadi yang kita akan belajar adalah 3 perkara, sumber asal bahan, sifat bahan dan juga fungsi dan kegunaan bahan. Jadi cikgu harap kamu semua sentiasa bersedia sebab cikgu akan tanyakan soalan-soalan. Jangan termenung je bila cikgu panggil nama tu, cepat-cepat on mikrofon dan jawab apa persoalan yang cikgu nyatakan. Okey, semua sedia Okey, jadi tajuk yang pertama ataupun unit yang pertama kita akan belajar tentang sumber asas bahan. Okey, sumber asas bahan ni ialah contoh dia ialah apa yang dimaksudkan dengan sumber asas bahan ialah terdapat pelbagai objek yang digunakan dalam kehidupan kita. Objek tersebut diperbuat daripada tumbuhan, haiwan, petroleum dan batuan. Ada berapa sumber asas bahan? Siapa boleh beritahu? Saya, 4. Okey, bagus Akil, ada 4. Ada 4 sumber asas bahan. Jadi Aiman, Aiman mana Aiman? Ya. Okey, jadi ada berapa sumber asas bahan Aiman? 4. Okey, nyatakan. Sumber asas tumbuh-tumbuhan. Okey, bagus. Sumber asas haiwan. Okey, bagus. Sumber asas petroleum. Okey, lagi satu. Sumber asas batuan. Okey, bagus. Jadi kamu boleh rujuk buku teks muka surat 142. Bagus Aiman, terima kasih. Okey, jadi kita sambung, kita ada 4 sumber asas haiwan, asas bahan. Jadi kita ingat ada 4 sumber asas bahan utama dalam pembuatan sesuatu objek. Yang pertama, contoh dia baju. Semua pakai baju tak hari ni? Pakai. Bagus. Jadi baju kamu tu diperbuat daripada apa? Pernah tanya tak? Pernah terfikir tak? Baju ni sebenarnya buat daripada apa? Daripada tumbuhan ke? Daripada haiwan ke? Daripada petroleum ke? Ataupun daripada batuan? Okey. Siapa yang boleh bagi tahu cikgu? Saya. Siapa yang angkat tangan tu cikgu tak nampak? Akil Ha. Okey, Akil apa jawapan dia?
Sumber asas tumbuh-tumbuhan. Sumber asal tumbuh-tumbuhan. Okey, Jaka. Mana Jaka tadi angkat tangan? Jadi siapa nak jawab boleh gunakan ikon tangan Jadi bila guna ikon tangan, cikgu tahu kamu angkat tangan untuk jawab soalan Okey, Jaka apa? Kalau baju kita buat daripada apa? Haiwan. Haiwan. Ya ke haiwan? Okey, tak apa. Okey, seluar apa nama meja kita, meja. Kayu. Buat dari batu. Kayu. Ashraf, okey Ashraf jawab, Ashraf. Kayu. Kayu. Kalau kayu daripada mana? Daripada tumbuhan ke, daripada haiwan ke, daripada petroleum? Tumbuhan. Jadi selepas ni bila kamu jawab, mesti gunakan 4 ni saja. 4 ni saja. Yang pertama tumbuhan, haiwan, petroleum, batuan. Jadi kalau tayar kereta. Tayar kereta. Buat daripada apa? Okey Ashraf. Tumbuhan. Latifah, Umairah? Tumbuhan juga. Okey, bagus. Jadi itu dia sumber asas bahan. Okey, tengok kat bawah. Pelbagai objek yang digunakan dalam kehidupan kita, objek tersebut diperbuat daripada pelbagai sumber. Diperbuat daripada pelbagai sumber. Buat daripada haiwan, tumbuhan, petroleum dan batuan. Okey, terus strike tu. Okey, yang ini adalah asas dia. Nampak tak? Gambar pokok getah, pokok balak, pokok kapas. Itu adalah bahan dia. Itu adalah bahan dia. Jadi daripada bahan ini, kita jadikan objek. Bahan jadikan objek. Objek itu ialah benda-benda lah. Contohnya kasut, kereta, cermin, handphone, kerusi, meja. Yang itu ialah objek. Bahan ada berapa? Bahan ada 4 saja. Bahan ada 4 sahaja. Jadi yang pertama kita belajar ialah sumber asas tumbuh-tumbuhan. Sumber asas tumbuh-tumbuhan. Daripada tumbuh-tumbuhan kita boleh buat tayar, kita boleh buat sarung tangan. Daripada tumbuh-tumbuhan juga kita boleh buat almari, kita boleh buat kerusi. Daripada tumbuh-tumbuhan juga kita boleh buat baju, kita boleh buat tuala. Okey, sekarang siapa boleh bagi contoh kepada cikgu selain daripada objek yang ditunjukkan dalam gambar ni, selain daripada ni, apakah bahan ataupun apakah objek yang diperbuat daripada tumbuhan? Cikgu tak nak dalam gambar, cikgu nak yang lain. Siapa boleh bagi? Okey, Ashraf. Buku, bagus. Okey, Latifah. Pintu, bagus. Okey, Alia. Meja. Okey, bagus. Okey, last kita tanya Alia. Okey, Alia. Ya, saya. Apa jawapan tadi kau angkat tangan? Meja. Meja dah. Lain? Saya dah cakap tadi meja. Oh ya, Alia. Okey, terima kasih. Okey, jadi siapa nak jawab angkat tangan Bila angkat tangan cikgu tengok baru cikgu tanya. Okey. Sekarang kita pergi kepada sumber asas yang kedua. Siapa boleh bagi tahu sumber asas yang kedua? Okey, Ashraf, apa sumber asas kedua? Sumber asas kedua adalah haiwan. Haiwan. Okey, bagus. Jadi kita tengok sama-sama. Haiwan. Okey, jadi haiwan, kita tengok haiwan, sumber asas bahan ialah haiwan, biri-biri. Yang kedua, lembu. Dan yang ketiga, ulat sutera. Ni contoh. Banyak lagi haiwan. Harimau. Lepas tu buaya. Jadi itu adalah contoh-contoh haiwan lah. Tapi kita dalam buku teks dia bagi 3 contoh saja.
Okey, daripada bahan-bahan tersebut kita ambil bulu biri-biri. Bulu biri-biri ini kita jadikan topi dan juga baju. Sweater, baju. Okey, lepas tu lembu pula kita ambil kulit dia. Kulit dia kita jadikan kasut, kita jadikan sofa. Daripada haiwan juga kita ambil benang sutera. Benang sutera ni kita buat kain dan juga kita buat tali leher. Itu adalah contoh objek-objek yang diperbuat daripada sumber asas haiwan. Jadi kita ada satu tadi tumbuh-tumbuhan, yang kedua kita ada haiwan. Jadi haiwan ini kita gunakan sebagai sumber asas untuk buat topi, untuk buat kasut, untuk buat baju sutera. Okey, tapi kalau baju yang kita pakai sekarang ni, ialah buat daripada haiwan ke daripada tumbuhan? Tumbuhan. Okey, bagus. Baguslah Latifah, cepat angkat tangan. Okey, jangan tak apa, nanti cikgu akan bagi peluang, jangan risau. Jadi siapa nak jawab, angkat tangan, tekan ikon tangan. Siapa tak angkat tangan pun tak apa, nanti cikgu akan tanya. Okey. Soalan dia sekarang, soalan dia. Jadi, apakah objek selain daripada gambar-gambar ini yang digunakan untuk membuat menggunakan sumber asas yang digunakan oleh haiwan ni, kita nak buat apa lagi selain daripada gambar ni? Kompang, bagus. Okey Akil? Kompang Okey Alia? Okey, Abdullah Humaidi. Okey, apa lagi? Abdullah Humaidi jawab. Kain. Kain apa? Kain selimut. Kain selimut boleh. Okey, kita bagi orang lain pula. Auni. Auni Nur Humaira. Ada tak? Okey, kita cuba Elias. Elias, selain daripada objek-objek ni, apakah lagi bahan yang boleh kita gunakan? Apakah objek yang kita boleh hasilkan? Mana Elias? Senyap je? Tidur ke? Okey, siapa nak cuba? Latifah. Apa dia? Berus lukisan. Berus lukisan, bagus. Berus lukisan, boleh kita buat berus lukisan menggunakan sumber asas haiwan. Okey, Eden? Eden. Tiba-tiba dia left group pula. Okey, jadi tali pinggang. Tali pinggang pun boleh. Lepas tu baju kulit. Pernah tengok tak bapak kamu naik motosikal, dia pakai baju kulit? Itu pun dibuat daripada haiwan. Okey, lepas tu berus lukisan. Okey, lepas tu kulit, dompet, handbag. Itu adalah bahan objek-objek yang kita boleh buat menggunakan sumber asas haiwan. Okey, Okey, kita terus kepada objek yang sumber yang ketiga ialah batuan. Batuan. Boleh tengok buku teks muka surat 143 Okey, jadi buku teks muka surat 143 kita ada sumber asas batuan. Batuan ni kita boleh gunakan sebagai logam. Dapur tu tutup. Mikrofon tutup. Okey. Jadi daripada sumber asas haiwan batuan ini kita dapat logam. Kita dapat pasir. Kita dapat tanah. Kita dapat emas. Kita dapat kuprum. Kita dapat tanah liat.
Daripada emas ni kita buat rantai, buat perhiasan, buat cincin. Daripada emas juga kita boleh buat duit. Kita boleh buat macam-macam lagi. Lepas tu daripada kuprum ni kita boleh gunakan untuk buat ni perhiasan, piala. Itu semua daripada batuan. Okey Lepas tu daripada tanah liat kita boleh buat mangkuk, kita boleh buat tembikar, kita boleh cawan, buat piging. Kita boleh buat pasu. Daripada batuan juga kita akan dapat pasir. Kalau nak tahu cermin yang kita gunakan dekat rumah itu diperbuat daripada pasir. Jadi ini adalah sumber asas batuan. Jadi ini adalah objek yang dihasilkan daripada sumber asas batuan. Okey. Jadi soalan cikgu sama juga. Siapa nak cuba boleh angkat tangan, jangan malu-malu. Latifah, bagus betul Latifah. Okey. Alia, apa contoh objek lain selain daripada gambar ni? Cincin. Cincin, okey bagus. Irfan. Gelang. Gelang. Oh, yang ni semua pandai. Okey, Danish. Cawan kaca. Cawan kaca. Okey, bagus Latifah. Rumah. Rumah. Wah, kau dahsyat betul. Okey, Doratul. Kuali. Kuali. Okey, jadi kamu kena ingat bahawa inilah bahan-bahan ataupun objek yang kita boleh buat menggunakan tanah ataupun batuan. Okey jadi senanglah ni. Okey, kita terus pada muka surat 144. Itu dia 144. Petroleum 143. Petroleum. Petroleum. Jadi plastik. Senanglah. Kalau kita tengok plastik, itu adalah buat daripada petroleum. Plastik bag, botol plastik, baju hujan, kemah, kain sintetik, payung, lepas tu bekas handphone, pen marker, semua tu diperbuat daripada sumber asas petroleum. Okey, jadi senang, plastik ni senang je. Kita tengok macam kain polimer. Kain polimer ni apa? Senang kita tengok pada kita punya kemah. Kemah kita, payung kita, baju hujan, semua tu adalah dibuat daripada kain sintetik. Plastik pula, contohnya Tupperware. Kan Tupperware mak kita pakai tu. Lepas tu kerusi plastik yang kita duduk kat sekolah tu. Itu semua adalah bahan-bahan yang diperbuat daripada petroleum. Okey, jadi secara keseluruhannya kita boleh simpulkan bahawa kita ada 4 jenis sumber asas. 4 jenis sumber asas. Okey, jadi Alia, okey Alia, apakah 4 jenis sumber asas tu tadi? Ulang balik. Sumber asas petroleum. Okey, lagi? Minyak petroleum. Plastik. Okey. Kain sintetik. Okey. Contoh objek beg plastik, botol plastik, baju hujan dan kemah. Okey, bagus. Okey, Tania. Jadi ini adalah kesimpulan dia. Kesimpulan dia bahawa pokok tumbuhan, pokok balak, pokok kapas, pokok getah. Ni contoh. Ada lagi pokok, banyak pokok. Pokok garu. Pernah dengar pokok garu tak? Pokok garu ni kita gunakan untuk membuat minyak wangi. Buat minyak wangi. Lepas tu kayu, kapas, getah dan menghasilkan apa? Meja, almari, baju, stokin. Okey, haiwan. Okey, siapa nak baca untuk haiwan ni? Penat tak cikgu? Siapa cikgu panggil nama? Ashraf dah tak apa, Ashraf kita bagi orang lain Ashraf. Ayu Sarah. Okey, Ayu Sarah, boleh tolong baca Ayu Sarah? Haiwan. Baca yang haiwan. Biri-biri, lembu, ulat kera. Okey, bagus. Bahan dia? Bulu biri-biri, kulit lembu, kokon sutera. Okey, bagus.
Apa objek yang dihasilkan? Topi bulu, sweater, kasut kulit, sofa kulit, leher sutera, kain sutera. Okey, bagus Alia. Terima kasih banyak. Okey, jadi kita terus kepada bahan yang seterusnya ialah batuan. Okey, batuan. Jadi cikgu minta seorang Kisha. Rizlian Kisha. Okey. Lama lah cikgu tak dengar suara dia. Okey. Batuan. Baca untuk batuan. Logam, Logam, taneh. Okey. Okey. Apakah bahan dia? Okey, timah. Emas. Okey, tak apa Kisha. Okey, Kalisha. Okey, Kalisha tolong sambung. Tak apa. Terima kasih Okey, Kalisha tolong sambung. Kalisha Humaira. Ayuh diorang ni. Oi, beli air ke apa? Tak apa, kita bagi siapa tu yang kat tangan. Maisara Okey, Maisara, boleh tolong sambung? emas, Okey. kapur, Bukan kapur, kuprum. kuprum, tanah liat, pasir, Okey. rantai emas, Okey. barang Filter. duit Duit shilling. Okey, bagus. Okey, lepas tu kalau tanah pula, buat apa? Buat tembikar dengan cermin kaca. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Okey, Alia. Last sekali. Pelet plastik, kain plastik. Okey. Barang mainan, payung, kemah, baju hujan. Okey, bagus. Terima kasih banyak. Jadi itu adalah 4 sumber asas bahan utama. Jadi kita terus latih to be. Jadi cikgu ada gambar kat depan ni. Semua nampak tak gambar ni? Jadi keluarkan sekeping kertas. Kertas. Jadi kertas tu kamu keluarkan dan cikgu nak kamu kenal pasti. Cikgu bagi kamu 5 minit, kenal pasti. Gambar yang pertama. Ni gambar apa? Cermin. Jadi cermin diperbuat daripada pasir. Batuan. Cikgu nak jawapan macam tu. Cikgu tak nak pasir tapi cikgu nak kamu tulis batuan. Sebab apa? Dia bahan asas. Jadi bahan asas dia ni ialah batuan. Kalau kemah? petroleum. Bagus, petroleum. Okey, jadi buat semua. Cikgu bagi 5 minit, nanti cikgu nak tanya. Okey, buat sekarang. Saya kena Okey, yang ini sudu kayu sudu besi. Ni sudu besi kita cakap sudu besi. Yang ni tembikar. Yang ini belon. Belon. Yang ini meja kayu. Yang ini baju sejuk. Kalau ada bulu-bulu ni, kita tahulah sebab daripada apa Yang ni tali pinggang, ni kasut. Ni tayar. Tayar bukan sport rim. Tayar. Kita ambil tayar. Yang ini kain langsir ke apa. Yang ni paku besi. Yang ini kita ambil almari kayu.
Yang ni botol plastik. Yang ni diamond. Yang ni bag camping lah. Bag hiking. Bag hiking. Okay. Buat. Tulis simple je. Cermin batuan. Lepas tu meja tumbuh-tumbuhan. Macam tu. Macam tu jawapan dia. Okay, 2 minit lagi. Lagi infrared thermometer COVID. Stop. Stop. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, cikgu tanya tak apa, kamu tak angkat tangan, cikgu tanya. Sebab ada banyak kat sini, jadi kita bagi seorang-seorang. Okey, Marisa, nombor 1 Marisa, cikgu nak tanya. Kalau kemah, apa Marisa jawapan dia? Minyak petroleum. Yes, bukan minyak petroleum petroleum. Apa dia? Petroleum. Okey, terima kasih Marisa. Ikram Zikri. Sudu. Saya pergi. Ya? Dia dah left group pula dah. Okey, kita bagi Darwisha. No Darwisha. Kalau Sudu, apa? Batuan, bagus. Okey, kita terus ni, apa nama tu? Termika. Okey, Irfan. Termika Irfan, apa Irfan? Apa? Ni, Termika. Apa Irfan? Petroleum. Apa petroleum kau ni? Tanya. Sabar. Okey, Termika ni buat daripada tanah liat. Kalau tanah liat daripada apa? Cuba tengok dekat dalam. Batuan. Bagus Ikram. Bagus Irfan. Bagus Irfan. Okey, Muhammad Hafi Hazihin. Zahin. Okey. Belon. Mana poya orang ni? Belon. Okey, kita bagi kepada Danish. Muhammad Danish. Ya. Okey, belon. Petroleum. Bukan petroleum. Belon ni dia boleh kembang ke boleh kecut. Apa? Okey, Daratul apa? Tumbuhan. Getah. Dia buat daripada getah sayang. Jadi kalau getah ni dia buat daripada tumbuhan. Okey, baju. Muhammad Ashraf. Tadi pun yang kat tangan. Ashraf. Baju adalah Apa? Kalau baju sejuk ni tebal-tebal ni. bulu biri. Jadi bulu biri-biri tu apa? Haiwan. Daripada haiwan. Okey, bagus. Akil, tali pinggang. Batuan. Tali pinggang. Bukan. Haiwan. Haiwan. Okey. Eden, kasut. Sekejap Aku cekik kau nanti kan.
Okey, Latifah. Ni Taya. Tumbuhan. Bagus Latifah, tak tumbuhan. Okey, Kalisha. Kerusi. Meja. Kalisha. Sah Kalisha ni. Okey, Jaka. Kerusi. Kursi. Ni meja. Kayu. Kayu daripada apa? Pokok balak. Yelah, pokok balak daripada mana? Kita sumber asas dia apa? Tumbuhan. Yes, tumbuhan. Tu jawapan tumbuhan. Okey, tadi Aiden. Kasut apa Aiden? Kulit lembu. Kulit lembu apa? Haiwan. Haiwan. Okey, bagus. Izlin. Izyan Kisha. Paku. Apa? Batuan. Batuan, bagus. Ilyas. Almari. Tumbuhan. Bagus. Botol air. Ilham, botol air. Petroleum. Petroleum, bagus. Erwin Darwish. Ya. Berlian. Batuan. Bagus. Dorotul. Beg. Ya. Beg ni. Tumbuhan. Okey. Beg ni ciri-ciri dia ialah kalis air. Dia ringan dan juga kalis air. Jadi kalau kalis air ni apa? Buat daripada apa? Petroleum. Yes, bagus betul. Buat daripada petrol. Okey, ni kain. Okey, siapa nak cuba kain? Ayu Sarah. Okey, Ayu Sarah silakan. Haiwan. Ni kain ni sayang. Takkan daripada haiwan. Petroleum. Tumbuh-tumbuhan. Ini kita buat daripada tumbuhan. Okey. Ini langsir. Okey, ini bolehlah kita kategorikan sebagai tumbuhan. Bagus. Haiwan tadi Tadi kamu sebut haiwan kan? Okey, bagus Ayu. Jadi ini kita gunakan, kita boleh anggap dia sebagai kain sutera. Jadi kalau kain sutera diperbuat daripada haiwan. Kain sutera diperbuat daripada haiwan. Tapi kalau kain yang selain daripada kain sutera diperbuat daripada tumbuh-tumbuhan. Okey, kita terus. Okey, soalan 3. Okey, soalan 3 kita bagi kepada Alia. Okey, Alia boleh sebutkan sumber asas? Alia Afrin. Saya. Nanti sabar, cikgu panggil Alia tadi. Okey, Alia. 1. Okey, bagus apa? Tumbuhan. Okey, bagus. Nombor 2, haiwan. Okey, bagus. Nombor 3, petroleum. Okey, bagus. Nombor 4, bantuan. Batuan, bukan bantuan sayang. Batuan. Okey, batuan Okey, bagus. Okey, sekarang kita tengok soalan nombor 4. Cikgu tak salah, tak edit ni. Okey, soalan nombor 4. Senaraikan dua bahan. Dua bahan. Sabar. Kita bagi Aiman. Okey, Aiman silakan. Dua bahan yang diperbuat daripada tumbuhan. Apa dua? Topi bulu. Tumbuhan sayang. Taya. Okey. Sarung tangan getah. Okey, bagus. Sarung tangan getah. Okey, ini dibuat daripada tumbuhan. Okey Jadi semua faham bagus. Kita terus kepada sifat bahan. Sifat bahan. Jadi kenapa kita gunakan sesuatu benda untuk membuat sesuatu bahan? Mesti ada sebab. Kita tak boleh ambil plastik polimer ataupun plastik kita buat kain.
ataupun buat baju. Tak boleh sebab apa? Baju ni mestilah sifat dia boleh menyerap air. Boleh menyerap air. Contohnya kain kapas. Kita buat baju untuk buat kain daripada kain kapas kerana ia boleh menyerap air. Okey, jadi kita akan belajar tentang 6 sifat bahan. 6 sifat bahan. Yang pertama sekali, sebelum tu kamu boleh buka muka surat 145. 145 tu ialah sifat bahan. Macam kamulah, sifat kamu rajin, malas, senyum, mengantuk, baik hati. Itu sifat kita lah sebagai seorang manusia. Tapi bahan juga mempunyai sifat dia tersendiri. Jadi ada 6 sifat bahan yang boleh kita kelaskan. Yang pertama, boleh menyerap dan kalis air. Itu sifat pertama dia. Dia boleh serap air dan juga dia boleh kalis air. Yang kedua, dia boleh terapung ataupun tenggelam di dalam air. Yang ketiga, dia bersifat kenyal. Yang keempat, kebolehan mengalirkan arus elektrik. Yang kelima, kebolehan mengalirkan haba. Dan yang keenam, kebolehan menembusi cahaya ataupun tidak boleh menembusi cahaya. Okey. Jadi, itu adalah antara sebab ataupun sifat cahaya. Okey. Nampak tak gambar cikgu ni? Okey, contoh cikgu bagi cermin mata. Okey, cermin mata Cermin mata mesti dibuat daripada cermin yang boleh ditembusi cahaya. Kalau tak boleh tembusi cahaya, itu bukan nama cermin mata. Itu namanya cermin muka. Okey, faham okey, contoh yang kedua, kita juga boleh buat mop ataupun apa nama tu? Okey, kita ambil kebolehan menyerap air dah dulu. Kebolehan menyerap air ni mestilah dia seperti kain kapas ataupun mop kamu. Mop dekat hujung tu mestilah mempunyai sifat yang boleh menyerap air. Kalau tak boleh serap air, takkan kita nak buat mop. Betul tak? Sebab kain tu air tumpah mesti kita nak serap. Nak gunakan kain yang boleh serap air. Okey, lepas tu kalau kita nak buat sampan. Kalau kita nak buat sampan, mesti guna bahan yang boleh terapung ke ataupun tenggelam? Terapung. Mestilah kita gunakan bahan yang boleh terapung. Okey Lepas tu kalau kita nak buat belon. Kalau kita nak buat belon, mestilah guna bahan yang boleh bersifat kenyal. Sifat kenyal ni maksudnya bila kita regangkan, dia boleh kembali ke bentuk asal. Itu maksudnya kenyal. Kebolehan kembali ke bentuk asal. Lepas tu kebolehan mengalirkan arus elektrik seperti besi, kuprum, dan juga kebolehan mengalirkan haba, dan juga kebolehan menembusi cahaya. Ini kalau cikgu cakap kamu pun tak faham. Tapi tak apa, kita tengok contoh-contoh dia. Okey, ni dia. Sekarang kita tengok periuk. Okey, periuk ni nampak tak? Periuk. Kalau periuk, mestilah dia mempunyai sifat apa? Ni, yang dekat sini cikgu tunjuk ni. Yang dekat besi ni. Apa sifat dia? Batuan. Okey, batuan. Sifat dia ialah dia boleh mengalirkan haba. Sebab kita bila panaskan api, kita nak dia panas. Kalau kita letak plastik, cuba bayangkan kalau cikgu gunakan ni plastik. Boleh tak?
Tak boleh. Kenapa? Nanti dia cair. Okey, jadi pemegang. Boleh tak pemegang ni cikgu gunakan besi? Tak. Tak boleh. Kenapa? Nanti sebab panas. Panas lah bila kita nak pegang. Jadi panas. Okey. Jadi kita tengok muka surat 145. Yang ini ialah bahan-bahan yang boleh menyerap air. Okey, lepas tu muka surat 146. Cuba tengok 146. Ini adalah bahan-bahan yang boleh terapung. Okey, yang ni pula 147. Bahan-bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, tengok contoh gambar yang pertama tu gambar. Gambar nombor 1. Gambar nombor 1 kita letak besi. Jadi menyala tak besi tu? Lampu tu menyala tak? Nyala. Menyala. Okey, gambar yang kedua kita letak getah. Kalau kita letak getah, menyala tak lampu? Tak. Tak menyala. Jadi maksudnya getah ini boleh mengalirkan elektrik ataupun tidak boleh mengalirkan elektrik? Tak. Tak boleh. Tak boleh. Bagus Latifah, tak boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, lepas tu yang keempat, muka surat 148. Cuba tengok muka teks 148. Okey. Jadi yang ini ialah kebolehan menembusi cahaya dan 149 ialah kebolehan menyerap air. Okey, jadi kita tengok bahan-bahan dia, aktiviti 5. Semua tengok aktiviti 5 muka surat 149, alatan dan bahan. Alatan dan bahan. Okey, kita guna akuarium, lidi, jam, pita pelekat, air panas, keranjang aluminium. Okey, keranjang aluminium ni boleh menyerap air ke tidak? Boleh. Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Okey. Batang aiskrim? Tak boleh. Tak boleh. Okey, sudu seramik? Tak. Tak boleh. Polister? Tak. Tak. Plastik jernih? Tak. Tak. Belon? Tak. Okey, tali kulit? Tak. Tak. Okey, jadi yang boleh sebenarnya batang aiskrim boleh, tali kulit pun boleh. Tapi dia tak serap air banyak lah. Kalau nak dibandingkan dengan air. Nak dibandingkan dengan kain. Kain boleh serap air dengan baik. Okey, jadi kita tengok gambar situasi 1. Muka surat 152. Okey, tengok 152. Okey, cikgu nak tanya ni. Okey, Abdullah Humaidi. Baca yang pertama tu, situasi nombor 1. Abdullah Humaidi. Ya. Okey, baca situasi nombor 1. Pemilihan jenis bahan untuk mereka cipta objek. Okey. Sesuatu objek dicipta berdasarkan kesesuaian sifat bahan dengan fungsi objek tersebut. Cuba perhatikan situasi di bawah. Okey, bagus. Okey, baca gambar orang tu. Yang lelaki pengawas baca tu, soalan dia. Mana tadi? Hilang dah dia. Abdullah Humaidi. Ya, Okey, baca yang lelaki tu. Soal. yang mana? Yang bawah tu, mengapakah? Macam apa cikgu? 152 sayang. Okey. Mengapakah kebanyakan
Alatan memasak seperti periuk diperbuat daripada logam. Okey, bagus. Okey, soalan dia kita tengok gambar situasi satu. Semua tengok gambar. Okey, api sedang menyala. Betul Api sedang menyala. Lepas tu, mengapakah kebanyakan alatan periuk diperbuat daripada logam? Kenapa kita buat periuk daripada logam? Okey, Ilyas. Kenapa Ilyas? Jadi gomang angkat tangan lah. Mana poyen ni? Dia gigit nanti kan. Okey, Ashraf. Kenapa? Sebab tanah liat dia Kita cerita pasal ni logam. Bukan cerita pasal tanah liat. Dia gigit nanti. ada. Okey. Kenapa? Okey, kita balik kepada sifat bahan tadi. Kita balik kepada sifat bahan. Jadi apa sifat bahan utama kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke berapa? Okey, tengok yang ke berapa? Sifat bahan yang ke berapa? Yang kelima. Yang kelima. Bagus. Siapa cakap tadi tu? Alia. Duratul. Okey, Duratul. Okey, bagus Duratul. Okey, sekarang tolong terangkan. Kenapa kita gunakan besi ni, logam ni untuk jadikan periuk? Kenapa? Kerana dia Sebab logam boleh. Kerana Sebab logam boleh. Boleh apa? Boleh mengalirkan Air. mengalirkan haba. Kerana logam boleh mengalirkan haba. Okey. Bagus. Okey, tengok sifat bahan semula. Kita tengok balik. Okey, ni. Nampak sifat bahan? Nampak tak gambar cikgu ni? Nampak Okey. Sekejap. Okey, sifat bahan. Okey, jadi sifat bahan dia ialah tengok nombor 5, semua tengok nombor 5 gambar ni dekat cikgu punya dekat handphone kamu tu. Kebolehan mengalirkan haba. Kebolehan mengalirkan haba. Aluminium ataupun cerik. Nampak tak cerik? Itu cerik Okey, jadi kita tengok situasi kedua. Okey, situasi kedua cikgu nak siapa kat tangan tu? Okey, Latifah. Latifah baca situasi kedua. Mengapakah kain kapas paling sesuai digunakan untuk mengelap cecair yang tumpah? Okey, kita balik kepada kita punya sifat bahan tadi. Okey, sifat bahan yang keberapa Latifah? 1. Yang pertama. Apa sifat bahan yang pertama tu? Menyerap air. Bagus. Jadi mestilah kita gunakan bahan yang boleh menyerap air untuk mengelap air. Kenapa? Kerana ia boleh menyerap air. Jadi tu kita guna kain kapas. Boleh tak kita gunakan baju hujan kat sini? Tak boleh. Kenapa tak boleh guna baju hujan? Sebab baju hujan kalis air. Baju hujan kalis air. Sama juga macam situasi satu. Kita gunakan apa? Kita gunakan apa nama tu? Besi ataupun logam. Kita gunakan logam untuk buat periuk. Tapi kalau pemegang periuk ni kita gunakan apa? Pemegang periuk plastik. Kenapa kita gunakan plastik? Kita tengok balik. Kenapa kita guna plastik? Sebab ia tidak boleh mengalirkan haba. Cuba bayangkan kalau kita guna besi kat sini. Siapa nak pegang? Betul tak? Tapi kalau panas kita guna apa? Kita gunakan
kain. Betul tak? Kain. Okey, bagus. Okey, ni perbincangan kita sama juga macam tadi. Kamu boleh tengok balik untuk buat ulang kaji. Jangan malas. Nanti cikgu akan bagi slide ni kepada kamu semua untuk kamu baca. Lepas tu ni adalah sifat bahan dia. Okey, sekarang Alia kita bagi Afza. Afza ada tak? Okey, Afza tolong baca nombor 2 ni Afza. Afza Zufairah. Okey. Boleh tolong baca? Sifat bahan bagi suatu objek adalah seperti yang berikut. Okey, yang pertama. Menyerap air dan kalis air. Okey, yang kedua. Terapun dan tenggelam. Okey, bagus. Yang ketiga. Mengalirkan arus elektrik. Okey, yang keempat. Kebolehan penebusan cahaya. Bagus. Yang kelima. Mengalirkan haba. Okey, bagus. Yang keenam. Kenyal. Kenyal. Okey, bagus. Terima kasih Afza. Okey, boleh tutup mikrofon tu. Okey, yang ketiga kita... Okey Alia, yang ketiga. Boleh bacakan? Pemilihan jenis bahan yang digunakan untuk mereka cipta sesuatu objek adalah penting untuk memastikan objek tersebut dapat berfungsi dengan baik dan sesuai untuk digunakan. Tu dia. Contoh tadilah situasi 1 dengan situasi 2. Mesti kita gunakan bahan yang sesuai dan mempunyai sifat yang sesuai supaya benda tersebut berfungsi dengan baik. Kalau kita salah pilih, dia tak boleh fungsi dengan baik lah. Contohnya tayar kereta. Boleh tak tayar kereta kita gunakan kayu nak buat tayar? Tak. Kenapa tak boleh? Sebab tayar tu dia daripada Yelah, dia buat daripada getah kan, bukan getah kan. Tapi kalau cikgu nak tukar tayar tu jadi kayu, kita buat pakai kayu. tak boleh. Sebab Kenapa tak boleh? Kenapa? Sebab tak tahu. Sebab dia keras lah. Kan kayu ni keras. Getah tu lembut. Jadi kalau kita langgar lubang tu, gedegang kereta kita. Betul tak? Dan juga kereta kita akan sentiasa bergegar. Betul? Jadi itu pasal kita gunakan getah. Sebab getah ini dia kenyal. Jadi bila kenyal dia lembut. Bila kena lubang ke, bila kena permukaan jalan yang tak rata ke. Dan juga dia juga boleh mengalirkan air yang baik. Jadi tak licin. Kereta kita tak licin. Okey, soalan 1. Kita tengok soalan 1. Okey, mengapakah plastik digunakan untuk membuat pemegang periuk? Okey, itu soalan 1. Soalan 2, mengapakah rantai ataupun gelang diperbuat daripada emas? Soalan 3, cermin diperbuat daripada apa? Okey, cikgu bagi kamu 2 minit. Semua cikgu bagi 2 minit untuk kamu jawab. Nanti cikgu akan tanya. Okey, jawab sekarang. Saya. Wakil. Okey, nombor 1 Wakil. Apa jawapan dia? Batuan. Ni nombor 1 sayang. Jawab. Ya. Kojak pula kau. Dia gigit nanti kan. Okey, Ashraf. Cuba jawab soalan nombor 1. Sebab mengapakah plastik digunakan untuk membuat pemegang periuk? Supaya apabila kita memegang periuk tu, kita tidak merasa kepanasan. Ya, bagus Ashraf. Kenapa kita buat plastik? Kerana plastik ialah penebat haba. Dia tak boleh mengalirkan haba. Jadi kita tak akan rasa panas.
apabila kita pegang periuk. Bagus. Yang kedua, mengapakah rantai diperbuat daripada emas? Ini orang perempuan tahu jawapan ni kan. Kenapa rantai kita buat daripada emas? Siapa nak cuba? Daratul. Cepet. Tak tahu. Tak tahu. Aduh. Sebab saya tak pakai rantai emas. Habis pakai rantai apa? Rantai biasa je. Yelah, kenapa kita pakai buat benda-benda macam ni, kita gunakan untuk jadikan gelang ke emas, rantai ke, kenapa? Kerana ia berkilat. Kerana dia berkilau. Cuba cikgu buat pakai kayu. Boleh juga rantai tu kita buat pakai kayu. Tapi cantik tak? Tak cantik, tak ada siapa nak beli. Dia pandai pun. Dia tak cantik. Jadi dia tidak berkilau. Dan juga dia tidak tahan lama. Okey. Nombor 3. Alia nak jawab. Okey Alia, apa jawapan? Cermin diperbuat daripada sumber asas batuan. Batuan, bagus. Terima kasih. Okey, kita terus kepada soalan yang keempat, kelima dan keenam. Okey. Jadi tengok soalan dia. Siapa ni? Ashraf. Okey, lain. Orang lain pula kita bagi can. Kita bagi can kat orang lain Ashraf dengan ada tu. Okey, kita try bagi orang lain pula. Kita cuba. Okey, Jaka. Jaka. Soalan nombor 4, tolong jawab soalan nombor 4. Saya. Nanti. Kita bagi Jaka. Jaka ni pergi makan ke main game ke apa ni? Okey, Hafiz Zahir. Hafiz Zahir boleh tolong jawab soalan nombor 4. Okey, Irfan. Boleh cuba jawab Irfan? Saya. Irfan, kita bagi can. Mana Irfan tadi? Bagi pembuatan kemah. Okey. Petroleum. Bagus. Petroleum. Ikram. Okey, Nur Ikram. Soalan nombor 5. Cikgu dah bagi tadi Ikram. Kenapa tayar dibuat daripada getah? Kerana getah Mempunyai sifat apa? Sifat apa getah ni? Mempunyai sifat apa? Sifat apa? Getah mempunyai sifat kenyal. Getah mempunyai sifat kenyal. Okey, kalau nak tahu kenyal, nanti pergi dapur cari getah gelang. Tahu getah gelang tu? Getah gelang tu tarik, lepas tu lepas kat telinga. Sakit tak? Okey, itu namanya sifat kenyal. Okey, keenam. Siapa tu? Jap. So, bagi orang tak pernah jawab lagi. Okey, Danish Anik. Muhammad Danish Anik. Okey, Danish Anik soalan nombor 6. Apakah berasal dalam perbuatan kayu sutra? Haiwan. Haiwan. Apa nama binatang dia? Apa nama Ulat sutra. Ulat sutra. Bagus. Bagus. Semua pandai. Bagus. Okey, sekarang kita tengok soalan seterusnya. Jeng. Oi, kau sabar. Okey, yang pertama span. Yang kedua ni dia. Yang ketiga ni, keempat, kelima, keenam. Okey. Menyerap air, timbul conduction elektrik, conduction haba, penembusan cahaya dengan kekenyalan. Okey, kita ambil yang pertama, menyerap air. Ashraf. Span. Okey, bagus. Okey, timbul dan tenggelam Alia. Gambar apa? Apple. Okey, bagus. Okey, bagus. Conduction elektrik Latifah.
Wayar elektrik. Okey, bagus. Conduction haba. Sebut. Tak ada angkat tangan. Aiman. Conduction haba, Aiman. Gambar apa? Gambar Gambar nombor apa? nombor 4. Okey, bagus. Penembusan cahaya. Izlian Kisha. Gambar nombor apa? Izlian Kisha ni dia nak jawab tapi mikrofon tak buka ke? Gambar nombor 5, bagus. Kekenyalan. Marisa. Nombor Marisa. 6. Gambar nombor 6. Okey, jadi ini adalah penyerap air. Yang ni timbul. Yang ni elektrik. Yang ni haba. Yang ini cahaya. Dan yang keenam, kekenyalan. Okey, itu adalah sifat bahan. Ada berapa sifat bahan semua sekali? Ada berapa? 6. Bagus. Ada berapa sumber asas? 4. Bagus. Okey. Jadi ini adalah peneguhan ataupun ulang kaji. Kamu boleh tengok ada 5 link ataupun parutan untuk YouTube. Jadi kalau ada masa nanti kamu boleh tengok untuk kamu lebih faham tentang tajuk yang kita belajar pada hari ini. Jadi kalau ada masa tengoklah. Jangan duduk tengok benda lain. Ini boleh kamu tengok, nanti cikgu akan panjangkan kat dalam Google Classroom. Okey. Jadi refleksi. Okey, refleksi. Yang pertama, cikgu nak minta tolong Ayu Sarah. Okey, Ayu Sarah tolong baca nombor 1. Ayu Sarah. Tambah asas bahan terbahagi kepada 4 iaitu tumbuhan, haiwan, bantuan dan petroleum. Bagus. Darwish, nombor 2 tolong baca Darwish. Erwin Darwish. Sifat-sifat bahan seperti serapum di dalam air, kenyal, penebat dan konduktor, haba dan elektrik, cahaya dan menyedap air atau kalis air. Okey, itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga, cikgu nak sabar. Bagilah peluang kat kawan-kawan kita. Okey, Zahin. Yang ketiga, Zahin. Okey, baca Zahin nombor 3. Mana Zahin ni? Dia bagi bilik air kot. Okey, kita bagi Nur Darwisha. Nombor 3. Objek yang dihasilkan mengikut sifat-sifat bahan berkenaan. Contoh, mop diperbuat daripada kain atau berbenang kerana ia boleh menyerap air dengan baik. Okey, bagus. Terima kasih semua. Jadi ini adalah refleksi yang kita belajar pada hari ini. Yang pertama, sumber asas. Yang kedua, sifat bahan. Yang ketiga, aplikasi dalam mereka cipta bahan. Kalau kita nak buat periuk, mesti gunakan elemen logam. Okey, contohlah kalau kita nak buat kain, kalau kita nak buat baju, mesti gunakan kain. Okey, itu contoh je lah. Okey, jadi ini kerja rumah kamu, kamu boleh buat uji minda. Hari tu pun ada lagi yang tak siap uji minda, kan? Aduh, kalau kamu tangguh-tangguh, banyak kerja nak kena buat. Jadi Siapkan. jangan tangguh, jangan tangguh. Okey, jadi hari ni kamu buat latihan. Dengar, cikgu cakap dulu. Jadi hari ni kamu punya latihan, ini saja latihan kamu, muka surat 154. Jadi latihan kamu adalah 154 nombor 1 sampai nombor 5. Bukan nombor 1 sampai nombor 2 tak. Ini gambar aja. Jadi kamu boleh tengok muka surat 154, latihan nombor 1 sampai nombor 5. Jadi buat latihan ini sebab apa, minggu depan hari Selasa kita ada tugasan lain pula. Hari tu cikgu minta kamu buat
poster pun tak ada yang hantar poster. Cikgu suruh masuk pertandingan melukis cahaya pun tak ada orang buat cahaya. Ada 2 orang je yang hantar. Jadi cikgu harap yang lain-lain pun hantarlah kerja. Okey. Jadi itu saja latihan kamu pada minggu ini. Jangan tanya cikgu nak buat apa, cikgu siku nanti kamu. Okey, jadi latihan kamu hari ni, hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, cuti sekolah lama. Jadi hari Selasa baru kita jumpa. Jadi buat uji minda tajuk ini saja. Jangan babai lagi, belum lagi babai. Okey, uji minda tajuk soalan ni 1 sampai soalan 5. Buat dekat dalam buku latihan kamu. Okey. Kesimpulan hari ni siapa boleh baca? Ni. Kecantikan abadi terletak. Okey, Ali baca. Kecantikan abadi terletak kepada Kecantikan abadi terletak kepada Saya. kehidupan Kecantikan abadi dan terletak kepada kehidupan ada bulan ketinggian ilmu seorang bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Okey, dengar. Kecantikan abadi terletak kepada keelokan adab. Adab tu maksudnya kalau jumpa cikgu cakap elok-elok, kalau dengan abang, dengan kakak cakap elok-elok, dengan ayah, dengan ibu cakap elok-elok, itu adalah adab. Lepas tu itulah kecantikan kita. Dan juga ketinggian ilmu. Ilmu tu maksudnya kita punya pelajaran lah. Bukan terletak kepada wajah ataupun pakaian. Kadang-kadang orang ni muka cantik tapi cakap kurang ajar. Tak boleh macam tu. Itu maksudnya dia tidak ada kecantikan. Kalau pakai baju lawa, handsome, kan, ada tie, ada semua, tapi jumpa orang tua tak hormat. Itu tidak ada adab. Jadi orang itu adalah orang yang sangat buruk dan tidak cantik. Walaupun muka kita tak cantik, walaupun baju kita tak baju yang lawa atau baru, tetapi kita mempunyai adab yang baik dengan orang tua, dengan orang muda, dengan orang sekeliling kita. Jadi itu kita dianggap orang itu ialah orang yang sangat cantik. Okey, faham Okey, jadi kalau ada soalan kamu boleh tanya, cikgu akan jawab soalan kamu. Okey, sekejap kita. Okey, Aden, apa soalan nak tanya? Cikgu, kerja ni boleh buat sekarang ke? Boleh, kalau nak buat kerja lagi pun boleh, tak ada masalah. Nanti kalau tak ada kan cikgu bahasa Inggeris dah bagi kerja lagi. Betul tak? Kan, jadi kamu boleh buat, kalau kamu dah siap semua kerja, boleh buat, tak ada masalah. Okey, siapa lagi tadi ada tanya? Tengok ni kat chat ni, macam-macam kau tulis. Okey, saya makan jap. Okey, adik cikgu makan. Okey, baik, cikgu latihan kena buat. Memanglah latih tubi kena buat. Kenalah. Okey, ada lagi soalan? Okey, cikgu nak ulang balik apa yang kamu dah belajar yang hari tu punya ni tenaga. Cikgu nak tunjuk balik yang tenaga punya. Sebab hari tu ada lagi yang ramai lagi yang tak hantar kerja tentang tenaga. Tajuk tenaga. Semua ada slide kan? Cikgu dah bagi slide tu kan? Betul tak? Kamu kalau tak ada, siapa tak jumpa cikgu slide, cikgu sini stalik kepala dia. Macam tu. Okey ni. Yang pertama uji minda. Okey, uji minda ni siapa yang belum buat lagi? Angkat tangan. Yang belum buat. Saya dah siap dah. Tak, cikgu nak tanya yang belum buat. Itu saya dah siap. Tu saya dah siap juga. Siap dah. Dah siap. Saya dah siap juga.
Saya dah Okey, siap. bagus. Siap. Alia dah siap. Sekejap, cikgu tengok. Okey. Izlan belum siap lagi. Okey, tolong siapkan Izlan. Okey, siapa yang belum siap, angkat tangan cikgu nak tu Jadi kalau siapa yang dah siap, bagus. Tahniah, terbaik. Okey, Jaka tolong siapkan uji minda ni. Uji minda ni muka surat 140 boleh tengok 140 Daratul bersama. Okey, 140. Jadi cikgu harap kamu siapkan. Sebab apa? Kalau tidak, kamu kerja banyak. Kena siap. Okey, lepas tu yang kedua, cikgu suruh kamu buat poster tenaga masa depan. Jadi poster tenaga ni, cara yang paling senang, kamu boleh tengok contoh dekat dalam internet. Dan kamu boleh lukis ataupun kamu boleh tampal. Saya dah print dah. Dah print? Okey, bagus. Siapa dah print? Gambar okey tak? Macam mana? Gambar okey tak? Sekejap, cikgu tengok. Cikgu tengah present ni kejap. Macam apa? Tunjuk mana? Ni gambar ni. Siapa? Akil Bukan Ashraf. Macam okey, nanti kejap lagi. Cikgu tengah present, tak nampak. Okey, nanti kan tunjuk. Okey. Yang ini semua ingat cara nak buat senang je. Kalau kamu tak nak lukis, kamu boleh print. Print dan tampal. Kamu boleh print dan tampal. Lepas tu kat tepi pintu kamu colour-colour sikit. Okey okey, jadi kamu ada dua kerja, satu uji minda, satu lagi poster tenaga masa hadapan. Okey. Yang ni yang pertama. Okey, lepas tu yang kedua, kamu kena buat ni. Ni. Tenaga yang boleh diperbarui dengan tak boleh diperbarui. Okey, kita tengok ada 19 orang. Dah siap dah. Okey, tak apa. Kita tengok 19 orang yang dah siap. Okey, cikgu boleh check kat sini. Ni nampak ni. Okey, yang dah buat, kita tengok yang dah buat. Ashraf, bagus. Akil, Jaka, Afza, Marisa, Ikram, Kalisha, Ilyas, Darwish, Kisha, Aiman, Ayu, Latifah, Irfan, Ilham, Danish, Syuhada, Eden, Humaydi. Jadi siapa yang tak ada nama, tolong buat. Nak dapat dekat mana? Tengok dekat dalam grup WhatsApp kita ataupun boleh rujuk dekat Google Classroom. Betul tak? Jadi markah, nampak tak markah? Sini ada markah dia. Kamu boleh tengok markah dekat dalam email. Cikgu dah bagi email. Tapi tak masalah. Kamu boleh tu. Nampak tak cikgu dah release email. Markah, semua boleh check markah. Tu dia. Ni boleh check markah. Jangan risau. Siapa yang tak siap tolong siapkan. Ada masa lagi. Okey, yang itu ialah kita punya tenaga yang boleh diperbarui dan tidak boleh diperbarui. Jadi tolong siapkan. Okey. Itu kerja kamu lah, yang mana yang sebelum tu. Yang tenaga tu. Tolong bagi kerjasama, siapkan kerja kamu. Okey, sekarang kita bincang balik. Siapa tadi yang tunjuk gambar ni? Mana? Cikgu tak nampak. Okey, Ashraf. Okey, bagus Ashraf. Tahniah. Okey, siapa lagi? Yang dah siap? Poster masa hadapan. Cikgu nak tampal kat mana? Tak apalah, masuk dekat dalam file pun tak apa. Simpan je dulu. Nanti kita bersemuka nanti, kita boleh hantar. Okey, yang lain semua faham kerja-kerja dan tugasan yang perlu dilaksanakan. Okey, sekarang last sekali tolong buka video, kamera semua buka, kita hantar gambar. Okey, bagus. Okey. Mana Ilham ni? Buka kamera. Okey, bagus. Okey. Senyum. Kita tak gambar. Alamak, Ilham tiba-tiba dah left meeting pula. Okey, kita ada 22. Okey, bagus. Tahniah. Okey, ready Okey. Okey, semua dah on kamera. Okey, senyum. Senyumlah. Aiman. Okey, dah gerak. Okey, 1, 2, 3. Okey, freestyle. Macam tu. Kan?
Okey, 1, 2, 3. Okey, bagus. Tahniah. Terima kasih semua. Okey, jangan lupa last kali jaga diri. Jangan keluar pergi main bola kat taman. Tolong dengar arahan pihak berkuasa. Pakai mask masa keluar rumah. Tak payah keluar rumah dah, duduk rumah aje. Semua dah daftar vaksin belum? Dah. Daftarlah apa ni? Saya dah. Daftar vaksin. boleh daftar vaksin? Alah boleh daftar je. Bukan kena saman pun. Okey, semua sihat tak ada yang masuk hospital Sihat. Okey, bagus. Sihat. Okey, selepas ni slide yang saya tunjuk tadi, cikgu akan masukkan dekat dalam grup. Dekat dalam grup WhatsApp. Kamu boleh download dan buat ulang kaji. Okey Okey, terima kasih semua. Cikgu. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Cikgu.